MT UMNO dedah Anwar tak layak jadi calon Perdana Menteri sebab pembangkang kelang kabut, Najib tiba-tiba muncul di TV. Laporan Tommy Thomas, bukti Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional hipokrit. Laporan dedah Tun M dan Thomas salah guna kuasa dan hasutan. Anggota Majlis Tertinggi Bersatu Abdul Latif Ahmad hari ini mendakwa Pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim tidak layak untuk dinamakan sekali lagi sebagai calon Perdana Menteri gabungan itu sementara menunggu keputusan saman sivil oleh bekas pembantu Muhammad Yusof Rota berhubung dakwaan serangan seksual. Penyandang ahli Parlimen Mersing itu merujuk pengumuman Pakatan Harapan yang mencalonkan Anwar pada konvensyen di Perak minggu lalu dan mengaitkannya dengan saman Yusof terhadap Anwar pada 14 Julai 2021 yang mendakwa Presiden PKR menyerangnya secara seksual 4 tahun lalu. Dalam keadaan ini adalah terpulang kepada Pakatan Harapan untuk bertanggungjawab dan mengkaji semula pencalonan bagi jawatan Perdana Menteri. Mereka perlu menghormati proses pilihan raya negara dengan memastikan semua calon, terutamanya calon Perdana Menteri, adalah bersih dan penuh integriti. Sehingga Mahkamah Tinggi memberi suatu keputusan dalam kes Yusof Rota, Anwar Ibrahim tidak layak dinamakan calon Perdana Menteri Malaysia, kata Latif dalam satu kenyataan. Menurut pemimpin bersatu itu, pencalonan Anwar juga bertentangan dengan kebiasaan negara-negara lain bahawa apabila seorang pemimpin menghadapi tuduhan salah laku seksual, maka dia perlu menarik diri bagi memelihara keyakinan umum dan reputasi negara. Ketika mengumumkan pencalonan Anwar, Setiausaha Agong PKR Saifuddin Nasution Ismail berkata, pengesahan itu diputuskan selepas permukiman pemimpin Pakatan Harapan di Port Dickson dan Seremban. Yusof dalam penyataan tuntutannya mendakwa serangan seksual itu berlaku pada 2 Oktober 2018 di kediaman Anwar di Segambut. Yusof turut mendakwa akibat kejadian itu, dia didakwa berkomplot untuk menjatuhkan Anwar dan merosakkan kerjaya politiknya sehingga menjejaskan kesihatan mentalnya. Anwar telah memfailkan saman balas. Ribut melanda media sosial berikutan kemunculan Datuk Seri Najib Tun Razak di televisyen tempatan yang disifatkan sebagai fobia terhadap bekas Perdana Menteri itu. Menurut pentadbir Facebook Najib, pelbagai fitnah telah dilemparkan kepada Najib hanya kerana beliau muncul di kaca televisyen selama 2 minit semalam. Najib keluar TV 2 minit saja, terus orang Pakatan Harapan gelabah. Macam-macam fitnah terkeluar. Fobia betul mereka dengan Najib. Siaran semalam ialah dari episod 57 program Kembara Keluarga Malaysia berkenaan pekan yang disiarkan pada pukul 4 petang di RTM1. Kebetulan masa wajah Najib keluar, RTM1 juga menyiarkan ringkasan berita terkini di bahagian bawah. Katanya, kemunculan Najib dalam rancangan tersebut menjadi trending di Twitter dengan pelbagai andaian termasuk bekas Perdana Menteri itu telah diberikan keistimewaan ditemu bual di dalam penjara. Juga ada yang mendakwa penyiaran wawancara itu sebagai tidak menghormati sistem kehakiman. RTM tidak hormat sistem kehakiman. Kerajaan menggunakan kempen keliru rakyat. Penjenayah diangkat sebagai bahan kempen, tolak UMNO, tolak salah guna kuasa, tolak politik wang, kata Muhammad Rafiq Rashid Ali yang merupakan peguam kepada Parti Pejuang. Jabatan Penjara telah menjawab isu tersebut hari ini dengan menegaskan bahawa tiada sebarang rakaman video Najib dibuat di dalam premis penjara oleh mana-mana agensi media. Dalam kenyataan, Jabatan Penjara berkata, hasil semakannya, rakaman video itu dibuat lebih awal oleh Radio Televisyen Malaysia RTM sebelum Najib menjalani hukumannya. Tambahnya, rakaman terbabit dibuat sepada Kembara Keluarga Malaysia episod 57 dan video yang ditayangkan di TV1 semalam menceritakan tentang sejarah latar belakang pekan Pahang bukan berkaitan politik. Orang ramai diminta untuk tidak menyebarkan maklumat tanpa semakan lanjut. Tindakan undang-undang boleh diambil ke atas individu yang tidak bertanggungjawab menyebarkannya. Program Kembara Keluarga Malaysia yang memaparkan temu bual itu merupakan episod ke-56 yang menyiarkan laporan mengenai pekan Pahang dan disiarkan oleh RTM semalam. Najib merupakan ahli Parlimen pekan ketika program tersebut dirakam. Terdahulu tangkap layar klip video Najib yang disiarkan di sebuah saluran televisyen menjadi tular di media sosial dan beberapa pengguna media sosial mempersoalkan bagaimana seorang banduan boleh bersiaran di televisyen. Bekas ahli Parlimen pekan itu sedang menjalani hukuman di penjara Kajang selepas disabitkan kesalahan dalam kes penyelewengan dana SRC International Sendian Berhad.
Sikap membisu pemimpin Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional terhadap hasil laporan Pasukan Petugas Khas PPK siasatan terhadap dakwaan dalam buku My Story Justice in the Wilderness tulisan Tan Sri Tommy Thomas dianggap sebagai janggal. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata kejanggalan itu kerana pemimpin Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional seringkali bercakap mengenai kebebasan institusi kehakiman. Bagaimanapun selepas lebih 48 jam PPK didedahkan, belum ada pimpinan kedua-dua parti tersebut berani menyatakan pendirian tegas terhadap hasil siasatan, terutama mengenai campur tangan pelantikan hakim. Yang berlaku sekarang adalah imej kehakiman. Bagaimana dunia luar dan rakyat melihat negara kita sekiranya hakim-hakim utama didakwa mendapat lantikan melalui tekanan politik pihak tertentu. Tapi nampaknya Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional berdiam diri, langsung tidak berani mengutuk sebarang dakwaan Tommy Thomas yang telah mencalar tunjang keadilan negara. Ini menunjukkan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional sebenarnya bias dan hanya menjaja konsep integriti untuk memburukkan pihak lawan, tetapi tidak berani mempertahankan integriti itu hari ini apabila situasi tidak memihak kepentingan politik mereka, kata Ashraf Wajdi. Beliau menegaskan pentadbiran Barisan Nasional sejak era Tun Abdullah Ahmad Badawi telah berusaha memastikan hakim yang dilantik bebas daripada campur tangan politik, termasuk menubuhkan Suruhanjaya pelantikan kehakiman. Bagaimanapun, Ashraf Wajdi berkata, pada zaman Pakatan Harapan, lantikan hakim-hakim ditentukan oleh Peguam Negara dan Perdana Menteri yang sudah tentunya mempunyai kepentingan tersendiri. UMNO mengakui pada zaman Perdana Menteri keempat dahulu, kerajaan telah bersikap tidak adil kepada bekas Ketua Hakim Negara Tun Saleh Abbas dan 5 yang lain melalui pembayaran ex gratia pada 2008. UMNO sentiasa mengakui dan memperbaiki diri walaupun kesilapan itu dibuat oleh generasi lepas yang telah pun meninggalkan parti. Tetapi Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional nampaknya amat hipokrit dan bersikap selektif sehingga tidak berani menyatakan pendirian tegas dalam isu Tommy. Inilah wajah sebenar kedua-dua Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, kata Ashraf Wajdi. PPK menyenaraikan 9 elemen kemungkinan salah laku Tommy ketika dilantik sebagai Peguam Negara. Antaranya campur tangan Tommy dalam melantik hakim-hakim, membocorkan rahsia kerajaan, menyalahgunakan kuasa melantik peguam luar untuk mewakili kerajaan sehingga mencemarkan imej badan kehakiman. Selain itu, Tommy turut tidak patuh dengan peraturan dan perkeliling kerajaan berhubung isu penjualan kapal Equanimity dan melakukan kecuaian profesional dalam isu membabitkan tuntutan tanah di Tanjung Bunga, Pulau Pinang. Bekas Peguam Negara era Pakatan Harapan itu turut dikesan melakukan pecah amanah apabila beliau mendedahkan perbualan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang ketika itu menjadi Perdana Menteri. Laporan Pasukan Petugas Khas yang menyiasat buku Tan Sri Tommy Thomas yang bertajuk My Story Justice in the Wilderness mendapati bekas Peguam Negara itu terlibat dalam pelbagai kesalahan berkaitan salah guna kuasa dan hasutan. Ketua Pemuda MCA, Datuk Niko Wong Xiao Ting berkata, pihak berkuasa perlu mengambil tindakan yang pantas dan serius terhadap Tommy dan pihak lain yang terlibat termasuk bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tindakan mereka berdua telah mencemar imej sistem kehakiman negara, malah menyebabkan rakyat hilang keyakinan terhadapnya. Ini bukan perkara kecil yang boleh diketepikan begitu sahaja, katanya dalam kenyataan media. Sebelum ini, pasukan petugas khas tersebut menyenaraikan 9 elemen kemungkinan salah laku Tommy ketika dilantik sebagai Peguam Negara. Antaranya campur tangan Tommy dalam melantik hakim-hakim, membocorkan rahsia kerajaan, menyalahguna kuasa melantik peguam luar untuk mewakili kerajaan sehingga mencemarkan imej badan kehakiman. Nicole menambah, sebelum berkuasa, Pakatan Harapan sering mendakwa mereka memperjuangkan kebebasan dalam sistem kehakiman. Tindakan campur tangan dalam bidang kuasa kehakiman itu mengejutkan dan mendedahkan sikap dui standard dan hipokrit Pakatan Harapan. Jelasnya, beliau memberitahu laporan Pasukan Petugas Khas mendapati Tommy terlibat dalam salah guna kuasa. Nicole berkata, walaupun tidak lagi berkhidmat sebagai Peguam Negara, Tommy mempunyai niat untuk mencapai matlamat tertingginya dan menerbitkan buku kerana tahu beliau mempunyai kekebalan daripada pendakwaan terhadap segala keputusannya. Sehubungan itu, Pasukan Petugas Khas mencadangkan supaya kuasa peguam dan pendakwa dipisahkan supaya ia tidak dilemahkan pada masa hadapan. Jelasnya, menurut beliau, laporan sama turut menyatakan Tommy telah melangkaui bidang kuasanya dengan membelanjakan sehingga 3.53 juta ringgit untuk melantik peguam luar, termasuk seorang peguam dari firma lamanya untuk mengendalikan kes Goldman Sachs. Ironinya, semua itu berlaku di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Bagaimana tiada seorang pun yang sedar atau berasa sangsi ketika itu? Soalnya